Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai adik-adik, apa khabar semua? Jom kita belajar teknik SUKA dalam Kebat UPSR bersama dengan Cikgu Nita. Jangan lupa tekan butang subscribe ya. Tentu adik-adik ingin tahu maksud SUKA. Sebelum kita teruskan, cikgu ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang Kebat. Kebat ialah kemahiran berfikir aras tinggi yang memerlukan murid memberi pendapat sendiri untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Baiklah, pada kali ini, cikgu akan menerangkan kertas bahasa Melayu pemahaman, bahagian B, terdapat soalan Kebat yang memberi 3 markah penuh jika murid dapat menjawabnya dengan betul. Bagaimanakah caranya untuk menjawab soalan berunsur Kebat? Biasanya, soalan berunsur Kebat memerlukan jawapan berdasarkan pendapat anda sendiri dan bukannya diambil daripada ayat dalam petikan. Untuk menjawab soalan tersebut, pertama sekali anda perlu melihat kata tanya yang terdapat dalam soalan tersebut. Antara kata tanya yang biasa digunakan dalam soalan tersebut ialah apa, siapa, bagaimana dan mengapa. Selain itu, terdapat juga kata tanya adakah dan wajarkah yang biasa digunakan dalam soalan berunsur Kebat. Langkah kedua, murid-murid mesti lihat dan kenal pasti kata kunci soalan. Di manakah kata kunci soalan itu berada? Ya, kata kunci soalan ada pada kata tanya. Contohnya, bagi soalan yang menggunakan kata tanya adakah, ada 2 pilihan jawapan yang boleh ditulis, iaitu ya atau tidak, bergantung kepada soalan yang dikemukakan. Soalan yang menggunakan kata tanya mengapa, ada 4 pilihan. Cikgu suka menggunakan teknik S, U, K dan A ataupun lebih mudah disebut suka. Suka, apakah maksud suka? Sebenarnya, S merujuk kepada supaya, U untuk, K kerana dan A agar. Ya, supaya, untuk, kerana dan agar ialah kata hubung yang boleh digunakan untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan mengapa. Apabila kita menggunakan kata hubung tersebut, maka ayat atau jawapan yang dibina akan menjadi lebih luas dan lengkap. Barulah kita boleh mendapat 3 markah tanpa ada kesalahan. Jelas ya? Baiklah, kita mulakan dengan soalan yang pertama.
Adakah merokok membahayakan kesihatan? Lihat kata tanya adakah. Cuba ingat semula kata kunci bagi adakah. Ya atau tidak? Sudah tentu jawapannya? Ya. Cara menulis jawapan ialah ya, merokok membahayakan kesihatan. Sebenarnya, jawapan di atas hanya 2 markah kerana tiada unsur kebat dalam soalan tersebut. Baik, kita lihat soalan yang kedua. Bezanya dengan soalan yang pertama tadi ialah soalan ini ada satu lagi kata tanya. Mengapa? Di sinilah letaknya unsur kebat kerana anda perlu memberi pendapat sendiri untuk menguatkan lagi jawapan pertama tadi. Ingat teknik mengapa? S, U, K, A. Jadi, anda boleh pilih mana-mana teknik yang sesuai dengan soalan itu. Cara menjawab sama dengan jawapan pertama tadi. Tetapi, ada penambahan sesuai untuk menjawab soalan mengapa. Jika anda pilih K, maka jawapannya ialah kerana. Jawapan yang lengkap, ya, merokok membahayakan kesihatan kerana boleh menyebabkan kanser paru-paru. Di sinilah kamu dapat 3 markah apabila jawapan kamu lengkap. Jelas ya? Mari kita lihat soalan yang ketiga. Pada pendapat kamu, adakah alat muzik tradisional seperti serunai perlu dipelihara? Mengapa? Perhatikan perkataan kamu. Baik, nanti cikgu akan terangkan pada slide jawapan. Sekarang, cuba kamu lihat. Ada 2 soalan yang perlu anda jawab, iaitu pertama, adakah, dan yang kedua, mengapa. Apabila menulis jawapan, perkataan kamu hendaklah ditukar kepada saya. Seterusnya, sebelum ini, cikgu ada mengatakan soalan tentang adakah. Pilih jawapan ya atau tidak. Tetapi, jika soalan tentang pendapat, terus jawab, pada pendapat saya, alat muzik tradisional perlu dipelihara. Perlu dipelihara itu sebenarnya sama dengan jawapan ya. Jadi, jawapan anda akan kelihatan lebih tersusun. Baik, untuk menjawab soalan mengapa, pilihan jawapan yang boleh digunakan ialah kerana. Jadi, jawapan yang lengkap ialah pada pendapat saya, alat muzik tradisional seperti serunai perlu dipelihara kerana serunai merupakan warisan nenek moyang kita. Inilah jawapan yang lengkap dan akan memperoleh 3 markah penuh. Jelas ya? Selain kerana, anda juga boleh memilih
agar sebagai pilihan jawapan. Jadi, cara menjawabnya ialah, pada pendapat saya, alat muzik tradisional seperti serunai perlu dipelihara agar warisan nenek moyang kita dapat diperkenalkan kepada generasi akan datang. Di sini, sekiranya kamu memilih agar sebagai pilihan jawapan, jadi kamu perlu pandai untuk mengolahkan ayat sesuai dengan kehendak soalan. Anda juga boleh memilih S, iaitu supaya. Cara jawapannya sama dengan agar kerana fungsinya adalah sama. Jadi, jawapan yang lengkap pada pendapat saya, alat muzik tradisional seperti serunai perlu dipelihara supaya warisan nenek moyang kita dapat diperkenalkan kepada generasi akan datang. Anda juga sebenarnya boleh menggunakan untuk sebagai pilihan jawapan. Jadi jawapannya ialah, pada pendapat saya, alat muzik tradisional seperti serunai perlu dipelihara untuk mengelakkan warisan nenek moyang kita pupus ditelan zaman. Sebenarnya, teknik SUKA ataupun suka untuk menjawab soalan tentang mengapa boleh digunakan pada mana-mana ayat. Yang penting, cara anda membina ayat dan sesuaikan dengan kehendak soalan. Baik, kita lihat soalan yang keempat. Adakah wajar alat muzik tradisional seperti serunai perlu dipelihara? Mengapa? Kali ini, bentuk soalannya, adakah wajar dan mengapa? Jika soalannya adakah wajar, anda boleh menggunakan jawapan seperti berikut. Ya, alat muzik tradisional seperti serunai wajar dipelihara kerana serunai merupakan warisan nenek moyang kita. Jika anda memilih supaya, jawapannya boleh menjadi begini. Supaya generasi akan datang dapat mengekalkannya sebagai warisan nenek moyang kita. Sama saja dengan bentuk jawapan yang sebelum ini. Jadi, cikgu harap kamu jelas dengan penerangan cikgu sebentar tadi. Sebenarnya, soalan berunsur kebat ini tidaklah susah. Cuma anda kena fikir pendapat yang logik dan bersesuaian dengan kehendak soalan. Jadi, setakat ini sahaja penerangan cikgu tentang teknik SUKA dalam soalan kebat bahagian B, BM Pemahaman UPSR. Ada banyak lagi sebenarnya soalan yang berkaitan dengan kebat yang ingin cikgu kongsikan dengan anda. Seperti apa dan bagaimana. Tetapi, cikgu akan jelaskan dalam slot kedua nanti pada pelajaran kita akan datang. Jadi, jangan lupa lawatlah channel Cikgu Nita ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tekan butang subscribe ya.